Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi, tetapi merupakan sesi kita yang pertama membincangkan kitab kita yang baru, iaitu kitab 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib. Okey, merupakan menjadi kuliah kita yang terbarulah di Masjid An-Naim. Sebagai menggantikan kitab kita itu Wiqayatul Insan berkenaan dengan pendinding diri daripada jin dan syaitan. Jadi kita dah selesai perbincangan dalam kitab itu. Kita akan mulakan perbincangan dalam kitab kita yang baru ini berkenaan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hal-hal yang agak pelik, agak ajaib dan juga cerita-cerita yang ghaib. Kerana apa? Beginilah ya, jemaah, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita memerlukan kepada cerita dan penceritaannya biasanya ia memberikan kesan yang mendalam dalam kehidupan kita ketika kita nak beramal dan juga ketika kita ingin melakukan sesuatu perkara. Jadi di sini kita lihat Nabi SAW juga menggunakan metod yang sama. Cuma kalaulah ianya berkaitan dengan hal-hal yang ghaib dan juga pelik, ajaib kan, dalam agama ia memerlukan kepada kesahihan ketika kita menceritakan. Tidak boleh kita mengambil riwayat yang palsu ataupun riwayat yang direka-reka supaya kita nak supaya ia menjadi pengajaran kepada orang lain. Dia tak boleh demikian. Lalu disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW perlu pekalah dalam hal ini supaya tidak mengambil mana-mana cerita kisah-kisah yang pelik ataupun yang ajaib dalam agama ini lalu kita pun kata ini daripada Nabi SAW. Jadi tujuannya kita belajar ni supaya kita tahu bahawasanya dalam agama kita memang ada kisah-kisah dan riwayat-riwayat yang pelik, yang ghaib, yang menakjubkan ini yang diceritakan oleh Nabi SAW. Tapi ia adalah kisah-kisah yang sahih. Yang kita ambil ialah kisah-kisah yang sahih. Okey, baik. Saya tidak mahu membuang masa. Pada malam ini kita akan masuk kepada kisah kita yang pertama. Dan sebagaimana biasanya tak semestinya lah ya kisah yang pertama ni akan selesai pada satu sesi. Dan mungkin akan dibawa kepada beberapa sesi yang akan datang. Sebab biasanya bila kita lihat dalam kisah-kisah yang pelik tapi ajaib ini, ianya memiliki riwayat yang panjang, okey, riwayat yang panjang-panjang. Jadi saya pun tak dapat untuk menyelesaikan satu hadis dalam satu sesi pada masa yang agak terbatas kerana kita belajar di ruangan online di sini. Tapi yang penting pada malam ini kita akan masuk pada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dan hadis ini juga ada diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang mana menceritakan tentang seorang lelaki merupakan penghuni neraka yang terakhir yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi topik kita kalau kita rujuk di muka surat yang pertama, kitab kita ini, sebab saya gunakan kitab ini ya. Okey, kitab yang ini di muka surat yang pertama memberikan tajuk di situ agak kasar tajuknya. Celaka kamu wahai anak Adam, betapa kamu khianat. Baik. Kitab ini sebenarnya adalah kitab yang disusun oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Kitab ini dalam bahasa Arab ya. Tapi kemudian dia pengarang ataupun penyusun kitab ini iaitu Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi dan juga Muhammad Luqman Muhammad Saleh. Mereka telah meringkaskan perbincangan dalam kitab yang terdapat
pada perbincangan Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Dan di situ kita lihat ada beberapa perkara yang telah diringkaskan. Namun kebiasaannya juga saya akan merujuk kepada kitab asal untuk memberikan penjelasan yang lebih detail tentang apa yang dimuatkan dalam buku kita ini, dan supaya kita dapat lebih lagi apa yang cuba disampaikan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya itu berkenaan dengan hadis-hadis yang ghaib dan ajaib ini. Okey, baik jemaah. Kita lihat pada kisah yang pertama yang diletakkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya berkenaan dengan seorang lelaki penghuni neraka yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar masukkan dia ke dalam syurga. Jadi ia berdasarkan daripada sebuah hadis yang begitu panjang lebar, lalu diringkaskan hadis ini, diambil hujungnya sahaja, yang mana kita lihat hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada membicarakan tentang apa yang berlaku ketika perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hamba pada hari pembalasan dan ketika manusia melalui atas titian sirat. Okey, jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang berlaku pada hari kiamat berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menghitung amal soleh, amal kejahatan seseorang, lalu Nabi ceritakan tentang hamba yang melalui titian sirat. Setelah itu, Abu Hurairah radhiyallahu an mendatangkan redaksi yang berikutnya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita di sini kita boleh lihat ada bermula daripada perkataan thumma yafrughullah. Thumma yafrughullah. Jadi saya akan mulakan pembacaan hadisnya daripada situ. Baik, kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata begini, setelah Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan urusan perhitungan manusia, dan setelah manusia pun berjalan di atas titian sirat, kemudian ada satu situasi di mana Nabi cerita thumma yafrughullahu minal qada'i bainal ibadi. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala selesai mengadili hamba-hambanya, Nabi kata wa yabqa rajulun minhum muqbilun biwajhihi 'alan nar. Tinggallah seorang lelaki yang mana wajahnya ini menghadap ke arah api neraka. Jadi dia minta kepada Allah, Nabi kata huwa akhiru ahlin nar dukhulan al-jannah. Lelaki ini yang mana wajahnya menghadap ke arah api neraka ini, dia merupakan uh, penghuni yang terakhir di dalam neraka dan dia akan masuk ke dalam syurga. Nabi jelaskan begitu. Baik. Nabi SAW pun cerita apa yang diminta oleh lelaki ini. Dia pun kata, fayaqulu ay rabbisrif wajhi anin nar. Dia kata kepada Allah, lelaki ini minta kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, palingkan wajahku dari neraka. Kenapa? Dia beritahu kepada Allah kenapa dia minta sedemikian. Nabi kata di sini dia minta fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Kerana panasnya, kan dia kata panas api neraka ini, dengan kata yang begini bila kita terjemahkan, dia kata kerana uapnya benar-benar menampar aku dan nyalaannya membakarku. Walaupun dia wajahnya saja yang dipalingkan ke sana, tetapi kita lihat bahang api neraka itu dah boleh membakar dia. Okey, daripada ayat ini kita faham sedemikian. Jadi Nabi SAW pun ceritakan keadaan lelaki ini yang mana Nabi kata fayad'ullaha bima syaa ayyad'uhu. Dia pun terus minta kepada Allah, minta dan terus meminta tanpa henti kepada Allah. Hinggalah Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata kepada dia, hal asaita in a'taituka dhalika an tas'alani ghairah. Allah kata, adakah kamu akan minta perkara lain jika permintaanmu ini kutunaikan? Lalu dengan yakinnya lelaki ini pun kata kepada Allah, dia kata fayaqul la,
wa izzatika la as'aluka ghairah. Dia kata tak, kan tak. Dengan keagunganmu, demi keagunganmu, aku tak akan minta perkara yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini Nabi kata apa? Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma syaa. Boleh rujuk muka surat yang kedua ya, jemaah. Jika siapa yang ada kitab ya. Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma syaa. Fayasrifu Allahu wajhahu 'anil nar. Jadi Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala pun tunaikan permintaan dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memegang janji yang dia berikan, sumpah yang dia berikan itu tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun memalingkan wajahnya dari api neraka. Maksudnya Allah perkenankan permintaan dia, lalu wajahnya pun dipalingkan dari api neraka. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan? فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ. Allah Subhanahu Wa Taala pun memalingkan wajahnya ke syurga. Asalnya, okey, Allah palingkan wajah dia ke neraka dan dia minta kepada Allah sebab panas kan, bahang, terlampau bahang dan dia kata bahangnya ini membakar aku. Lalu dia minta kepada Allah agar palingkan dan Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada dia, kalau aku bagi kau nak minta perkara lain tak? Allah kata gitu pada dia. Dia kata tak. Demi keagunganmu ya Allah, aku tak minta dengan kau dengan perkara lain. Jadi Allah pun pegang janji dia itu, Allah pegang sumpah dia tu kan sebab dia dah sumpah dengan keagungan Allah. Jadi Allah pun palingkan wajah dia, lalu Allah Subhanahu Wa Taala palingkan ke mana? Ke syurga. Lelaki ini bila Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajahnya ke syurga, apa yang Nabi SAW ceritakan di sini? Bila dipalingkan wajahnya ke syurga dan dia nampak syurga, keadaan syurga itu, dia pun terdiam. Dia kita macam kata seolah-olah kita ni terpegun lah melihat syurga tu kan. Dia pun terpegun melihat syurga tu, dia terdiam. Lalu dia pun kata kepada Allah, dia kata begini jemaah. Dia kata, "Thumma yaqul", Nabi kata, lelaki itu pun berkata, "Ay Rabbi qaddimni ila babil jannah." Dia minta kepada Allah, "Wahai Tuhanku, kau dekatkanlah aku ke pintu syurga itu." Dia minta Allah dekatkan dia pada pintu syurga. Tadi dia janji apa kepada Allah? Dia tak nak minta lagi kan? Sebab itu di sini Nabi ceritakan Allah pun berkata kepada dia. Allah kata kepada dia, "Alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka an la tas'alani ghaira allazi a'tita abada?" Allah tanya kepada dia, bukankah aku telah berikan kepada engkau dengan apa yang engkau minta, yang mana dengan permintaan itu, engkau tidak akan meminta apa-apa kepada aku selama-lamanya. Sebab tadi dia janji kepada Allah, kalau Allah palingkan wajahnya daripada api neraka, dia tak akan minta lagi perkara yang lain. Sebab itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada dia. Allah tanya kepada dia, kalau aku palingkan wajah kau daripada api neraka ini, adakah kau akan minta perkara yang lain? Tapi dia kata, tak, demi keagunganmu aku tak minta perkara yang lain. Tapi setelah Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajahnya daripada neraka dan menghadapkan wajahnya ke arah syurga, apa yang dia minta? Dia dah nampak syurga tu kan? Dia dah nampak dia dah terpegun dengan keindahan syurga tu. Lalu dia minta kepada Allah, "Wahai Tuhan, kau dekatkan aku ke pintu syurga itu." Allah pun kata, bukankah tadi tak nak minta apa-apa lagi? Dah janji kan, tak nak minta apa-apa lagi. Kenapa minta lagi? Allah kata gitu pada dia. Lalu, apa yang berlaku di sini, Nabi SAW pun berkata, lelaki itu pun berdoa, terus-terusan berdoa agar Allah dekatkan dia ke pintu syurga itu. Jadi, Allah pun tanya lagi kepada dia, "Hal asaita in u'tita dhalika an tas'ala ghaira?" Allah tanya soalan yang sama sebagaimana soalan yang awal tu. Allah tanya kepada dia, "Okey, adakah kamu akan minta perkara lain jika permintaanmu ini kutunaikan?" Allah kata kepada dia, "Adakah kamu akan minta perkara yang lain jika aku dekatkan engkau pada pintu syurga itu?" Lelaki ini pun kata kepada Allah, "Ya."
Ya, maknanya tidak demi keagunganmu. Sekali lagi dia bersumpah dengan Allah ini, demi keagunganmu aku tidak akan minta perkara yang lain selain apa yang engkau berikan itu. Jadi di sini Nabi kata Allah pun beri apa yang dia inginkan. Apa dia inginkan tadi? Dia hendak supaya Allah dekatkan dia ke pintu syurga. Jadi setelah dia pun janji kepada Allah yang dia tak akan minta perkara yang lain, bahkan dia bersumpah dengan nama Allah, iaitu dengan keagungan Allah. Allah pegang sumpah dia. Allah pegang ikrarnya di situ. Lalu dengan ikrar dan sumpahnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala pun dekatkan dia ke pintu syurga. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya? Yang mana tadi di awal ni pada slide kita di sini saya lupa nak bacakan tentang satu ucapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia yang menjadi topik kepada kisah kita yang pertama ini. Allah kata kepada dia di situ, "Wailaka yabna Adam." Celakalah kamu wahai anak Adam. Okay. Celakalah kamu wahai anak Adam. Ma aghdaraka. Cepatnya kamu itu mengkhianati sumpahmu. Dia sumpah tadi kan mula-mula. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada dia, kalau aku palingkan wajah engkau daripada api neraka, adakah engkau akan minta lagi perkara yang selainnya? Dia kata apa? Demi keagunganmu aku tak akan minta yang selainnya. Allah memberi kepada dia. Tapi bila setelah Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajahnya daripada neraka, kemudian Allah hadapkan wajahnya ke syurga, dia minta apa? Dengan cepat terus dia minta kepada Allah, sedangkan dia dah sumpah tadi. Dia takkan minta kan. Tapi dengan cepat dia minta kepada Allah, ya Allah kau dekatkan aku kepada pintu syurga. Itu yang Allah kata, bukan ke tadi? Kata tak nak minta apa-apa. Jadi Allah kata, wailak, celakalah kamu wahai anak Adam. Engkau cepat berkhianat. Kamu cepat, mana betapa kamu ni cepat untuk mengkhianati apa yang telah engkau janjikan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan Maha Pengasih dan Maha Pemurahnya, Allah tunaikan juga permintaannya yang kedua setelah dia minta kepada Allah agar Allah dekatkan dia ke pintu syurga. Allah pegang kepada janjinya yang kedua itu pula. Namun kita dapati Nabi SAW pun menceritakan kepada kita, setelah Allah berikan kepada dia dengan permintaan itu, kan, berpegang kepada janjinya, fayuqaddimuhu ila babil jannah, lalu didekatkan dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu, ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu. Fa idza qama ila babil jannah, setelah dia berdiri di pintu syurga tersebut, in fahaqat lahul jannah, dan syurga itu pun dibentangkan dengan seluas-luasnya. Maknanya pintu syurga itu terbuka luas di hadapan dia sehingga dia dapat lihat fara'a ma fiha minal habrati was surur, sehingga dia dapat lihat pelbagai macam keindahan, kebahagiaan yang terdapat di dalam syurga itu. Lalu apa yang berlaku? Kita lihat di sini, dia minta kepada Allah supaya masukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata apa? Laki ini pun kata kepada Allah. Setelah dia terpegun, dia terdiam, dia, kalau dalam bahasa kita kata apa? Dia speechless. Bila dia melihat keindahan dan kebahagiaan yang terdapat di dalam syurga. Sekarang ni dia berada di depan pintu syurga tau. Jangan lupa permintaan dia yang kedua tadi. Dia minta kepada Allah agar dekatkan dia pada pintu syurga. Dan Allah berikan kepada dia dengan janji dia tak minta perkara-perkara yang lain. Tapi setelah dia terpegun, yang dia speechless, dia tak terkata bila dia melihat apa yang terdapat dalam syurga itu. Lalu dia kata kepada Allah, ay Rabbi adkhilnil jannah. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Ini permintaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala pun tanya dia dengan soalan yang sama sebagaimana yang pertama dan yang kedua tadi tu kan. Allah tanya kepada dia, bukankah kau kata kau tak nak minta apa-apa? Dan aku pegang pada janji engkau dan sumpah engkau bahawa engkau tidak akan minta aku sesuatu apa pun setelah itu. Setelah aku dekatkan engkau pada pintu syurga itu, engkau tak akan minta apa-apa pun kepada aku.
Bukankah itu janji engkau? Laki ini, Allah, maaf, Allah pun kata kepada dia, wailaka ya bena Adam, ma aghdaraka. Bila dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi untuk masuk ke dalam syurga Allah, Allah pun kata kepada dia kan, ya bena wailaka ya bena Adam, celakalah kamu wahai anak Adam, ma aghdaraka, betapa kamu khianat. Maknanya kamu khianat dengan janji kamu tu tadi. Yang mana tadi kata tak nak minta apa-apa. Tapi sekarang dah sampai depan pintu syurga, minta pula nak masuk dalam syurga. Nabi SAW pun ceritakan bahawa lelaki ini kata kepada Allah, dia berdoa, dia kata kepada Allah, ay rabbi la akunanna ashqa khalqika fala yazalu yad'u hatta yadhakallahu min. Nabi kata, lelaki ini pun kata kepada Allah, wahai Tuhanku, janganlah, tidaklah aku mahu untuk menjadi hamba-Mu yang paling malang. Lalu dia pun berdoa dan terus berdoa, minta kepada Allah tanpa henti. Sehinggalah Nabi kata apa? Allah pun mentertawakan dia. Allah lihat keadaan lelaki ini, Allah tertawa lihat keadaan lelaki tersebut. Lalu Nabi kata apa? فَإِذَا ضَحِكَ مِنْ قَالَ لَهُ أُدْخُلِ الْجَنَّةِ. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah ketawakan lelaki itu tadi kan, lalu Allah pun kata kepada lelaki itu, masuklah engkau ke dalam syurga. فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ. Jadi bila dia dah masuk ke dalam syurga itu, Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata kepada dia, tamannah. Tamannah tu maksudnya berharaplah, mintalah, berdoalah lagi. Kan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasa'ala rabbahu wa tamanna. Jadi dia pun berdoa kepada Allah dan dia pun meletakkan pelbagai macam harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta macam-macam lagi lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berlaku apa yang berlaku di sini, kita lihat hatta innallaha la yuzakkiruhu, sehingga Allah pun hingga impian si hamba sudah sampai puncaknya, hatta uh, yaqulu kadza wa kadza, dia pun minta itu dan minta ini, hatta inqata'at bihil amani, hingga impian si hamba sudah sampai ke puncaknya. Qala Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kepada dia, dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Itulah bagimu dan mereka yang seumpamanya. Okey, itulah bagimu dan bagi mereka yang seumpama dengannya. Maka Allah berikan apa yang dia minta. Yang kita lihat pada kali ketiga di sini, Allah Subhanahu Wa Taala tak minta supaya dia bersumpah agar tak minta apa-apa lagi yang lain. Sebab dah masuk dalam syurga tu kan. Dalam syurga tu apa saja yang kita inginkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan. Cuma di sini, baik, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu kepada gharibul hadis. Gharibul hadis ni maksudnya ialah perkataan-perkataan yang sukar, yang lafaz-lafaz yang sukar yang terdapat dalam hadis ini lalu dikeluarkan dan diterangkan kepada kita. Dalam hadis itu tadi ya, jemaah, kita dapati ada perkataan Qashabani. Okey, Qashabani ni bermaksud ialah ini yang tadi, yang pertama tadi, keadaan scene yang pertama yang lelaki tu dia wajahnya dihadapkan ke arah api neraka dan dia kata api neraka ni Qashabani. Qashabani tu maksudnya menyakiti dan membinasakan aku. Okey, itu maksudnya. Kemudian dia kata wa akhraqani zakauha, tentang api neraka tu lagi, kan? Dan dia kata kobarannya dan kepanasan api yang dihadapkan ke wajahnya itu ialah begitu dahsyat, yang mana dia tak tertanggung. Kita juga ada perkataan yang ketiga di sini, iaitu infahaqat. Infahaqat itu ialah tadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia di depan pintu syurga, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun membuka pintu syurga itu seluas-luasnya bagi dia, sehingga dia dapat lihat apa yang ada dalam syurga tu daripada sudut kebahagiaan, daripada sudut keindahan dan kesenangan yang boleh dia dapati dalam syurga dan dia nampak. Jadi di sini Nabi SAW menggunakan perkataan
infahaqat, yang bermaksud syurga itu dibuka, pintu syurga tersebut dibuka kepadanya dengan seluas-luasnya. Okey, so kita ada 3 perkataan yang gharib dalam hadis tadi. Itu perkataan yang agak sukar untuk difahami daripada sudut, kalau maknanya kalau check pada kamus pun kan agak sukarlah untuk kita letakkan ia pada maksud sebagaimana yang telah diletakkan di sini oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Namun yang penting dalam perbincangan kita pada malam ini, saya baca hadis ni dahulu ya, dan juga gharibul hadis ini sebab insya-Allah kita akan masuk kepada syarah hadisnya nanti pada minggu hadapan di sesi akan datang. Tapi yang penting di sini kita lihat ya jemaah, bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang keadaan seseorang yang dia ini minta pelbagai macam perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya dia minta kepada Allah palingkan wajahnya dari api neraka. Dan dia dah janji dah dengan Allah supaya yang mana kalau Allah bagi, dia tak minta lagi perkara lain kan. Tapi kemudian kita nampak bila Allah dah dekatkan dia dengan pintu syurga tu, bila Allah nampakkan dia dengan syurga, maknanya wajahnya mula paling pada api neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala arahkan ataupun hadapkan wajahnya ke pintu syurga. Belum lagi sampai pintu syurga. Dia nampak pintu syurga tu, dia minta kepada Allah supaya Allah dekatkan dia pada pintu syurga tu. Jadi padahal dia dah janji dah kepada Allah, dia tak nak minta lagi perkara-perkara yang lain. Inilah yang Allah kata, celaka engkau wahai anak Adam. Sebab engkau dah mengkhianati. Tadi janji, tapi kemudian dengan cepat berubah. Kan janjinya. Dengan cepat berubah janjinya. Maaf Betul. Dengan cepat berubah janjinya itu tadi. Sehingga dia minta perkara yang lebih baik daripada itu. Kan yang kata kalau bahasa Melayu kita kata tak agak-agak minta kan, tak agak-agak minta je kan. Bagi peha naik kepala macam tu kalau bahasa Melayu kata. Bagi betis naik ke peha, kemudian naik kepala macam tu kan. Minta tu sampailah kepada satu yang lebih besar, lebih banyak lagi. Jadi apa yang boleh kita pelajari sebelum kita masuk kepada syarah hadis ini pada minggu hadapan tentang hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita, manusia ni dia tak pernah puas dengan apa yang ada pada diri dia. Bila dia nampak sesuatu, dia mesti nak yang lebih baik daripada apa yang dia ada. Itu sifat manusia. Okay, kita kalau nampak sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus, biasanya kita akan nak dan kita akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang berlaku kepada lelaki tersebut. Namun, hal yang menariknya juga kita pelajari di sini, Allah itu maha mengabulkan permintaan setiap hambanya. Bila kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau dalam hidup ni, bila kita nakkan sesuatu, yang kita berusaha, kita bersungguh-sungguh, kita berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Cuma itulah kita juga belajar yang tadi bertepatan dengan konteks dengan topik kita pada malam ini, yang mana Allah kata memang anak Adam ini, manusia, dia cepat mengkhianati apa yang telah dia janji. Jadi kita belajar juga jangan jadi sedemikian. Kalau kita dah kata kita tak nak apa-apa, mudah-mudahanlah kita tak nak apa-apa lagi. Jangan kita mudah untuk lupa dengan apa yang telah kita janjikan tu tadi. Tapi apapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita dah janji apa pun kan, Allah tu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tetap akan berikan apa yang kita minta selama mana kita terus menjadi hamba Allah yang taat kepada dia. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya perkongsian kita ataupun cerita kita yang pertama ini sedikit sebanyak memberikan kepada kita dengan motivasi untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak putus asa dalam hidup ini. Okay, insya-Allah kita akan masuk kepada syarah hadisnya, pengajarannya pada sesi-sesi yang akan datang untuk kisah kita yang pertama ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.